Bismillahirrahmanirrahim. Tuan Yang di-Pertua, pertamanya saya ingin menyatakan sokongan penuh saya kepada rang undang-undang ini. Sebabnya daripada dulu dan sampailah hari ini, saya menekankan mengenai sistem penyampaian kerajaan. Saya letakkan itu sebagai keutamaan saya apabila berbahas dalam belanjawan, begitu juga dengan titah diraja. Macam mana rakyat mahu rasa kemajuan di peringkat akar umbi, itu adalah daripada sistem penyampaian kerajaan, penjawat-penjawat awam sebagai pelaksana. Malah dalam mesyuarat-mesyuarat bersama agensi kerajaan, sama ada di peringkat pusat kah, peringkat negeri kah, inilah yang balik-balik saya suarakan. Memang saya tegas dan keras dalam hal ini, dan saya minta maaflah kalau ada yang tersinggung. Tapi saya tidak menyesal untuk berbuat begitu, for what I've done. Jangan kita dicop menjadi penjawat awam yang selalu tiada di office. Sekali pergi tengok sana main golf. Pada hari bekerja, ini bukan atasan saja, sampai bawah. Apa perasaan kita bila rakyat berhabis minta uruskan permohonan? Apa-apa punya permohonan lah. Tiada pula dia. Sekali kena cek sana, duduk-duduk minum kopi di kedai masa hari bekerja. Orang kampung berhabis datang daripada jauh berurusan. Tapi kita tidak urus permohonan orang ataupun kerja yang diberi kepada kita. Rakyat memerhati di luar sana. Kerajaan bertukar ganti daripada parti politik A kepada parti politik B dan seterusnya. Tapi result masih sama. Dan sekarang rakyat sudah pandai menilai dan merasakan ada sesuatu yang tidak kena dengan sistem penyampaian kita. Tuan Yang di-Pertua, kalau kami ini ahli politik tidak perform 5 tahun boleh diganti oleh rakyat. Tapi kalau pelaksana kita tidak perform, bagaimana rakyat mahu tukar mereka? Saya di sini bukan mahu mereka dihukum, malah RUU yang dibentangkan hari ini pun bukan untuk menghukum pejabat awam. Tapi saya mahu kita sama-sama berfikir. Apa yang kita ada hari ini, di luar sana masih ramai tidak dapat. Bukan senang tahu untuk dapat kerja dalam kerajaan. Nikmat yang Allah bagi ini, gunakanlah sebaik-baiknya. Kerjalah untuk rakyat, kerja bersungguh-sungguh. Itu yang saya balik cakap. Mari kita kerja untuk Sabah dan rakyat Sabah. Dan dalam konteks ini, marilah kita berhabis, kerja kita berhabis untuk Malaysia dan rakyat kita. Kalau kita mau maju, kalau kita mau maju, mau ke depan, kita kena kerja. Macam mana mau progres kalau kita tidak kerja? Tuan Yang di-Pertua, pelaksanaan projek pembangunan, pelaburan, inisiatif dan program kerajaan untuk rakyat bukan hanya bergantung kepada kerajaan pusat semata-mata. Ianya juga melibatkan kerajaan negeri dan pihak berkuasa tempatan PBT. Dan juga saya memuji pelaksanaan sistem penarafan kawal selia kerajaan yang akan menjadi medium untuk menilai prestasi agensi-agensi pusat, kerajaan negeri dan pihak PBT. Jadi untuk kita bergerak ke hadapan dan mulakan perubahan, ketiga-tiga entiti kerajaan ini daripada peringkat atas sampailah pergi bawah perlu reform, perlukan perubahan. Seperti yang saya selalu sebutkan, di Sabah ini dan juga di Sarawak, kami memang perlukan peruntukan yang besar berbanding negeri-negeri lain. Bukan saja disebabkan keluasan kami yang besar, tetapi infraasas kami yang masih lagi jauh ketinggalan. Itu sebab peruntukan besar memang saya akan kekal konsisten tuntut setiap tahun. Tapi yang di peringkat negeri ini pula selalu mengecewakan saya. Apabila sudah diberikan peruntukan, malah diberikan peluang untuk laksanakan sendiri projek ini, masih gagal untuk belanjakan sebaiknya. Sampai bila kita masih lagi berhadapan dengan isu tiada air, jalan raya berlubang. Ya, dalam konteks Sabah memang payah sebab kita luas. But there must be progress to it. Saya ingin ingatkan semula kepada semua pelaksana di peringkat negeri, Sabah especially, please lah kita berhabislah untuk Sabah, please. Ya, ingat ini kata-kata saya, kalau kita mau Sabah maju, kita kena jadi orang yang bekerja, mesti kerja kuat. Tuan Yang di-Pertua, satu lagi saya perasan yang menjadi antara penghalang dan kelewatan dalam proses kerajaan adalah delaying tactics. Beli masa. Lepas tu minta macam-macam dokumen yang sebenarnya tidak perlu pun semata-mata tidak mahu buat keputusan dan tidak berani untuk mengambil tanggungjawab. Oh, itu bukan tanggungjawab saya, itu kerja diorang. Bertunjuk-tunjuk nih. Saya rasa KSN perlu cari jalan bagi menyelesaikan isu yang telah berlarutan dan berakar sekian lama ini. Keperluan untuk melahirkan pelaksana yang proaktif dan berdedikasi adalah sangat diperlukan sekarang.
Saya ada beberapa persoalan yang memerlukan penjelasan daripada kerajaan. Pertama, pasal 11 yang menyebut bahawa KSN boleh menerima, menilai dan menimbangkan laporan prestasi perkhidmatan yang dikemukakan secara sukarela oleh mana-mana entiti kerajaan. Soalan saya, adakah ini bermaksud kerajaan negeri boleh membuat sendiri laporan prestasi mereka dan diberikan penarafan oleh KSN? Jadi kalau laporan tidak ngam pun dikasih katakan ngam, apalah guna? Kedua, mengenai pasal 10-6-A, iaitu menteri boleh menggunakan laporan prestasi perkhidmatan sesuatu entiti kerajaan sebagai kriteria untuk menentukan pemberian peruntukan kewangan kerajaan. Saya sokong, cuma persoalannya seperti di Sabah yang macam saya cakap tadi telah berakar masalah ini. Bagi saya, peruntukan bagi projek-projek infra asas jika dikurangkan, ianya tidak adil kepada rakyat Sabah yang untuk terus dihukum. Saya cadang pemakaian RUU ini untuk Sabah perlu dilaksanakan secara berperingkat. Saya mohon agar menteri dalam membuat keputusan, jangan kita buat keputusan pukul rata. Tidak adil bah. Tidak adil. Sebab kami masih bergelut dengan basic necessities yang tidak pandai-pandai selesai. Mungkin ada ways lain untuk mempercepatkan sistem penyampaian di Sabah. Tuan Yang di-Pertua, sebagai penutup, setiap dari kita ada peranan dan tanggungjawab. Saya ada peranan, PM ada peranan, menteri ada peranan, penjawat awam ada peranan, rakyat pun ada peranan. Kalau kita sama-sama bekerja bersungguh-sungguh dan meletakkan kecintaan kepada negara itu di tempat yang tinggi, saya pasti Malaysia akan terus maju dan makmur. Sabak-sabak saya ini, Malaysia adalah negara saya, bah. Terima kasih.